jemaah dengan seorang imam dan seorang makmum. Hak paling kurang ni kalau bab jemaah ni tak imam seorang, makmum seorang cukup lah. Paling kurang. Demikian lagi hasil bagi makmum akan fadilat berjemaah serta imam pada lain daripada jemaat. Selama belum memberi salam imam salam pertama. Jadi selama tak imam tak beri salam lagi, selama tu kita dede fadilat jemaah. Walau hujung ke hujung lah. Dan jikalau tidak duduk sertanya serta imam sekalipun, dia takbir ya, salli Allahu akbar ta'imi assalamualaikum warahmatullah. Boleh lah. Tapi boleh tak penuh lah. Kita tak boleh semua dia awal-awal. Maka jika menyertai takbir makmum dengan salam imam, lagu mana? As-salah kita Allah. Faham tak ida? Kita takbir, dia bersalam. Jadi dia panggil betul lah bermakna. Adakah dapat fadilat atau tak dapat fadilat? Maka pada je khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Lagu mana khilaf? Nanti kita tengok bawah tadi ya. Kita tengok sana dulu ke satu. Telah berselisih para fuqaha pada qadar yang dapat dengan dia fadilat jemaah. Maka mengikut pendapat ulama Hanafi dan Hanabilah dan yang sahih dari ulama Syafi'i, iaitulah perkataan Ibnu Yunus dan Ibnu Rusdin daripada Maliki. Didapatkan fadilat berjemaah itu dengan beristirak, berkongsi makmum serta imamnya pada satu juzuk daripada salat. Sikit pun tak apa dah. Istirak sikit tak apa dah, tak mesti banyak. Walau pada duduk yang akhir sebelum salat sekalipun, tak apa dah. Kerana bahawasanya ia mendapatkan satu juzuk daripada solat. Ini mendapat oleh imam akan satu juzuk pada semaya, mendapat oleh makmum akan satu juzuk pada semaya ta'imih. Maksud itu. Maka samalah dengan barang yang dikala mendapatkan rakaat dah. Walaupun sikit pun. Jadi kita dah faham tak ada dapat tak dapat. Sepenuh tak sepenuh tu hal lain. Kerana bahawasa mereka yang mendapat akhir suatu, maka sungguhnya ia sudah mendapatkan dia akan suatu tadi. Dan kerana bahawasa jikalau tidak mendapat fadilat jemaah dengan demikian, kalau kita katanya kalau pergi lewat pun tak ada jemaah dah pahala dia. Dan saja tertegah daripada mengikut. Adakah tertegah? Tak. Kita pergi dah setakat mana boleh nyata-nyata tu. Kalau tak boleh fadilat, tak suruh takbir situ lah. Apa dah tu wajah dah. Kerana bahawasa adalah ketika itu menambahkan dengan tidak faedah bagi. Tetapi pahala itu kurang daripada pahala ni hak asal dia ni. Mereka dapat jemaah dari awal. Orang dia akhir dengan dari awal dia tak sama. Kalau dari awal tu dari awal dia banyak lah tu. Kita pergi lewat dia hujung-hujung lah. Itulah. Dan muqabil sahih dari ulama Syafi'i dan iaitu perkataan Khalid dan Daddi dan Ibnu Hajib daripada ulama Maliki, tidak didapatkan fadilat jemaah melainkan dengan mendapat rakaat yang pertama. Bila dapat fadilat ni kena beri rakaat yang sempurna. Bila satu rakaat, kalau dah satu juzuk tak bila, tak kira. Tak kira dah. Karena solat itu ialah semuanya rakaat yang diulangikan akan dia. Tunggu tiga bagi. Dan disyaratkan bagi hasil fadilat jemaah itu niat iktidak, niat mengikut daripada makmum. Tunggu akan ta'imih. Kalau tak niat tak dapat. Supaya dapat fadilat jamaah. Dan ini adalah dengan ittifaq fuqaha. Adapun niat imam akan imamah akan jadi ta'imih, maka padanya khilaf di antara fuqaha. Ada setengah kata tak kena niat. Kita tengok atas tadi dia kata masalah kalau dia ta'imih sekali dengan kita takbir ta'imih wisalah ke mana? Atau khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibnu Hajar. Hak mana khilaf tengok bawah. Mengikut pendapat Syekh Ramli itu terjadi semaya itu keseorangan diri juga. Masalah selisih. Ta'imih salah kita takbir. Syekh Ramli kata tak boleh jemaah. Besok dia tu.
tidak hasil dan tak dapat berjemaah. Dan pendapat Syekh Ibn Hajar pula terjadi semaya itu berjemaah, bolehlah. Syafi'i belakang khilaf pula. Kerana bahawa syarat bagi mahasiswa berjemaah di sisinya Ibn Hajar itu ialah mendapat takbiratul ihram sebelum daripada selesai salam imam tu. Jadi syarat situ lah. Belum wisala wida takbir sudah. Ialah mendapat takbiratul ihram sebelum selesai salam imam, yakni sebelum daripada bertutur dengan mim alaikum. Kalau as-salah tak apa lagi. Bila kum tak ada, sudah. Patut untuk nak lebar panjang lagi, tengok dalam kitab rajak yang tersebut di bawah lah. Kitab Tuhfah dan kitab Nihayah. Kitab Mu'tamad belakang sebut rubuh lah. Ada pun berjemaah pada semaya Jumaat atas, maka fardu ain. Dulu sebut dah tu Jumaat ni. Maka tidak hasil dia yang kurang daripada serakaat. Wida satu rakaat baru bila jemaah. Kalau tak ada tak kira. Kedua, disebut dalam kitab Mawsu'ah Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 27. Adapun berjemaah dengan nisbah bagi solat Jumaat, maka iaitu syarat pada sahnya dengan ittifaq para fuqaha. Maknanya kalau tak jemaah tak sah mayit Jumaat. Betul dah. Naik di atas. Dan wajib atas makmum niat mengikut imamnya. Makmum wajib niat tu imam, niat turut tu imam. Maka jika tidak diniat, nescaya jadi sembahyangnya seorang diri. Tak jemaah dah. Melainkan pada semaya yang disyaratkan berjemaah padanya seperti Jumaat, maka tidak sah semaya. Mungkin tak jadi, tak sah terus. Maya 5 waktu tak apa, padahal jadi kita sendiri. Maka wajib diniat mengikut imam pada yang lain daripada jemaah itu. Kalau Jumaat, katanya wajib diniat mengikuti imam pada hak lain pada jemaah dah. Bukan syarat bagi sah. Hak Jumaat syarat sah. Hak bukan Jumaat bukan syarat sah. Faham tak? Aku boleh situ. Bahkan ada yang syarat bagi mengikut juga. Hak 5 waktu. Hak Jumaat tu syarat sah tu. Turun di bawah. Telah ittifaq para fuqaha atas bahasa niat makmum akan mengikut dengan imamnya itu adalah syarat bagi sah iktidak, yakni mengikut imam. Kerana mutabaah itu amalan yang berkandak kepada niat. Kita nak turut tu niat, mana berkandak pada niat. Dan jadi iktibarkan pada niat itu amalan hati yang lazim bagi kandak. Dia panggil hati niat. Dan disunatkan berlafaz dengan dia di sisi fuqaha Hanafi dan Syafi'i. Sunat kita berlafaz ma'muman lillahi ta'ala. Dan sebut tak apa, sunat. Dan ialah satu perkataan bagi fuqaha Hanabilah. Dan dikiaskan, kerana dikiaskan di atas haji. Kias atas haji, lepas haji Nabi kita berlafaz. Bahkan menyebut satu jamaah bahawa berlafaz dengan niat itu adalah bid'ah. Ada juga yang mengatakan bid'ah. Kerana bahasa tidak warid pada Nabi dan tidak warid pada sahabat dan tabi'in. Ada sebahagian turun 3-4 baris. Dan disyaratkan pada niat mengikut itu bahawa ada ia disertai dengan takbiratul ihram dan terdulu di atasnya. Syarat kita nak niat turut iktidak ni sekali dengan takbir. Ataupun dulu sikit boleh tak? Belum takbir sikit. Tetapi dengan syarat bahawa tidak bercerai antaranya dan antara takbir itu oleh fasil, oleh perkara yang menceraikan yang ajnabi, yang suku sakak, yang asing. Oleh kerana demikian itu, maka tak sah niat mengikut di tengah-tengah semaya kalau dia ada takbir, hal keadaannya keseorangan. Al-muzak kita tak apa. Ini hal keadaannya keseorangan. Ini hukum disi pendapat jumhur fuqaha, iaitu Hanafi, Maliki dan ialah satu riwayat bagi fuqaha Hanabilah. Syafi'i kita lain tu. Kata fuqaha Syafi'iyah. Dan ialah satu riwayat bagi Hanabilah. Aruh bagi orang yang bertakbiratul ihram
berkeseorangan itu bahawa dijadikan dirinya itu makmum. Kita tak besok ya mula-mula. Untuk dia mau tengah-tengah duk semaya boleh. Nampak dah dia muzak kita. Terus besok ya. Menampak tak imej duk depan, untuk tak imej. Padahal kita semaya dah ni. Tak sudah lagi lah. Boleh. Itu muzak kita. Dengan bawa hati oleh jemaah, maka berniat masuk serta mereka itu dengan hatinya di dalam solat mereka itu. Tengok lagi. Pada mau tak sudah, kita sudah dulu tak ada apa. Tapi dia lah kelebihan mohon. Sama ada pada awal solat ataupun sudah bersolat satu rakaat ataupun lebih. Tengoklah kita nihayah dan kita amuni. Dan tidak farak pada disyarat niat iktidak bagi makmum itu antara jemaah dan sekalian solat yang lain. Si ulama Maliki. Dan itulah pendapat yang sahih dari fuqaha Syafi'iyah. Ada katanya kita jadi makmum ni mesti kena niat. Tak kira semaya ke apa lah. Kalau semaya 5 waktu bukan syarat sah, syarat mengikut jua. Tapi kalau jemaah syarat sah jemaah. Kalau tidak tak sah. Itu ya. Dan di sisi ulama Hanafi dan ialah muqabil sahih di sisi ulama Syafi'i, tidak disyarat pada jemaah itu niat iktidak. Muqabil sahih kita tak niat iktidak, tak apa jemaah. Seperti demikian itu solat 2 hari raya. Kerana jemaah itu tidak sahih dengan kita berjemaah. Maka adalah tasrih dengan niat jemaah ataupun itu terkaya daripada tasrih dengan niat jemaah dah. Sebab tak niat pun tak apa. Sebab jemaah dalam bab jemaah ni dan hari raya syarat. Dekat situ. Apa tak niat pun tak apa ya kata. Ni muka besok ni, muka besok. Tak molek dah takut jadi balik dua dah. Habis. Dan tidak wajib ta'yin, yakni menentukan imam dengan namanya, nama tak imam. Seperti Zaid. Aku semaya mengikut Zaid. Tak mesti. Takut silap. Dah silap. Kena silap. Tak sah. Ataupun sifatnya seperti yang hadir. Ataupun isyarat kepadanya. Temening. Temehutuh. Syarat. Hazar kat. Bahkan memadai niat mengikut dengan imam. Siapa tak kira depan kita. Maka jika ditakyinkan dengan tersalah. Kita takyin. Tiba-tiba kena orang lain. Nasa batas salat. Bunuh semaya tak ada asal. Bunuh. Kerana terikat solatnya dengan mereka yang ia tidak niat mengikut dengan dia. Sebab terbatas semaya. Niat tunggu Zaid, niat tunggu Zaid, tengok kena mamak. Pernah semaya boleh. Tak usah tak mula. Dan tidak disyarat bagi sah iktidak mengikut bahawa adalah imam itu berniat imamah. Syarat kita nak tunggu tak imam ni bukan tak imam niat dia tak imam, tak niat ikut dia. Balik kita kena niat. Ya niat tak niat tu hal dia. Kalau dia niat dapat pahala Jumaat, tak niat tak boleh. Kita kena niat. Apa tu dah? Tak syarat. Di sini jumhur fuqaha. Masalah bagi fuqaha Hanabilah dan telah mensyarat oleh fuqaha Hanafiyah niat seorang laki-laki akan imamah. Kena niat supaya sah iktidak perempuan dengan dia. Abang tenang turut dia. Pergi ke atas. Maka jika mengikut ia seorang makmum dengan ketiadaan niat kedua, turut tak imam tapi tak niat mengikut. Dia turut tapi tak niat lah hati. Ataupun sok niat ataupun sok akan niatnya. Hukumnya batas maya. Itu. Jadi kalau kita nak turut orang ni kena niat. Kalau turut dengan tak niat batas maya. Tak sah. Jika panjang menanti akan imam pada suatu perbuatan. Kalau lama lah. Kalau kita pergi sekali dengan dia tak ada apa tu. Bermolek betul tak apa. Kita tunggu lama kita tak niat tak boleh batas maya. Dan jika dia niat makmum akan mengikut imam pada tengah semaya. Tadi royak dah kalau mazhab kita boleh tu tengah-tengah semaya niat turut tak imam. Sah serta makruh. Sah tu sah lah, tapi makruh. Dan tidak hasil baginya fadilat berjemaah. Dekat situ dah. Dan tak wajib atas imam meniatkan imam pada sah diikut dengan dia. Tak imam atas tak imam tak wajib niat jadi imam pada semaya yang lain daripada jemaah. Bahkan sunat juga niat imamah. Adapun kalau jemaah wajib niat imamah. Makmum wajib niat makmum. Duduk situ dah bab jemaah dah dua-dua. Dan niat tu pula dalam juzuk takbir. Ingat molek jangan lupa takbir. Maka jika tidak diniat imam jadi semaya seorang diri tak imam ada. Tak boleh pahala dak. Kita oleh belakang niat boleh pahala.
dan tak hasil baginya fadilat berjamaah. Dan jika diniat imam pada pertengahan semaya, tengah semaya niat nanti imam, hasil baginya bagi imam fadilat berjemaah pada ketika niat itu. Hak dulu tak boleh. Sekat niat tu je boleh. Tidak yang dahulu nak. Dan tak makruh. Makruh tak. Bersalah makmum, makmum makruh. Makmum kalau niat tengah-tengah sah makruh. Fadilat tak ada. Ta'imih tak makruh. Halal boleh. Ta'imih. Seperti telah terdulu sebut ke atas sana. Adapun pada semaya Jumaat, sebut dah tadi tu, maka wajib atas imam diniatkan imam serta takbiratil ihram. Apa serta? Yakni niat ta'imih itu di dalam juzuk takbir. Maksudnya. Maka jika ditinggalkan niat imam serta takbir, tidak sah Jumaat. Tak sah Jumaat. Sama ada ia imam daripada 40, dia jumlah 40 orang itu ke, ataupun lebih daripada nyonya 40. Dia 41 dengan dia kan. Tak sah. Niat imamah. Nyanyi hak lagi. Tak sah Jumaat semua. Tak imam niat molek, tak imam pandai. Aku satu aku dulu. Sifat-sifat imam. Ini orang nak jadi tak imam ni lagu mana kita perhati tengok deh. Lagu mana tak imam. Hari ni kena tak kita nak buat. Aku satu dulu. Menjadi imam semaya itu diiktibarkan sebaik-baik amalan yang memerintahkan dia oleh sebaik-baik manusia yang mempunyai sifat yang fadilah, sifat yang lebih daripada ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan dan bacaan dan adalah dan sebagainya. Dia kena orang pandai, baca sedap, adalah. Dan tidak ditasawurkan solat berjemaah itu malaikat dengan dia. Dengan ta'imih semaya yang diiktibarkan. Dan solat jemaah itu setengah daripada syiar Islam. Dan juga setengah daripada sunat-sunat muakkadah yang menyerupai perkara yang wajib di sisi kebanyakan fuqaha. Bahkan telah musarah setengah ulama dengan wajibnya. Ada kata wajib pada lepas buat waidah. Dan telah musarah oleh jumhur fuqaha. Di antara mereka itu ialah ulama Hanafi dan sebahagian pada ulama Maliki, dan iaitu satu riwayat pada mazhab Ahmad dengan bahawasanya imamah itu afdal daripada azan dan qamat. Orang jadi ta'imam ni ada ulama kata lebih ada baik qamat ni. Karena muwazabah Nabi, kan Nabi buat tak tinggal. Dan para khulafa rasyidin di atasnya, atas imamah. Oleh demikian itu menyuruh oleh Nabi bahawa diimamikan dengan dia oleh yang sealim-alim manusia. Atau imam amih panah dan yang paling pandai bacaan daripada mereka itu. Seperti hadis yang diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanu salasatan falya ummahum ahaduhum wa ahaqquhum aqra'uhum." Apabila ada mereka itu 3 orang, maka hendak diimamikan mereka oleh seorang daripada mereka itu, dan yang paling berhak dengan imam itu ialah yang qari daripada mereka. Ambil pandai baca. Maka tak kala sakit Nabi, beliau memilih sahabat yang paling afdal untuk menjadi imam salat. Siapa dianya? Abu Bakar. Beliau bersabda, "Muru Abu Bakrin falyusalli bin nas." Suruhkanlah Abu Bakar, maka hendak ia bersolat dengan manusia. Kalau Nabi suruh. Ada Sahih Bukhari. Dari hadis inilah faham para sahabat daripada mendahulukan Abu Bakar dengan menjadikan imamatus sughra. Imam solat itu akan mustahaknya menjadi imamatul kubra. Imam kubra itu khalifah. Nabi suruh jadi imam semaya. Ulama pihak situ kata situ juga lepas pada Nabi tak ada, dilantikkan Abu Bakar sebagai khalifah pertama, imamatul kubra dia panggil. Imam al-a'zam dia panggil. Dan pada perkataan yang lain pula mengatakan bahawa azan itu terlebih afdal pada imamah. Bai dengan qamat tu baik bai, sebab bai tu panggil orang jauh. Maka mai semaya.
Dan iaitu perkataan sebahagian ulama Maliki dan mazhab Syafi'i dan satu riwayat pada mazhab Imam Ahmad. Kembali kepada atas. Dan sah mengikut orang yang merdeka akan sahya. Ini sifat Imam ni. Imam ni hamba tak apa. Dan yang balik akan kanak-kanak yang mumayyiz boleh. Imam budak boleh. Kita bahas sah ni. Afdal suku tu. Jangan jadi keliru. Sah. Afdal tengok tagi ke mana. Adapun yang belum lagi mumayyiz maka tak sah mengikut dia. Imam tak tamyiz pun lagi tak pandai. Bukan balik tak tipu. Sah. Akan satu. Qauluhu dan sah mengikut. Hak ni bukan hak kita tu ni, hak Hawashi, hak pengarang, hak musannif. Ila akhirih. Dan sah mengikut akan orang yang tidak wajib mengqadhakan semaya. Seperti perempuan mustahadah yang lain daripada muntahayyirah. Sah mengikut sama dia lah, kita orang jatuh tak ada turut tina. Dan orang yang tayammum yang tak wajib qada semaya. Dan orang yang menyapuh mazhar, nyapuh khuf. Dan orang yang berbaring tidur. Dan orang yang semaya meletang dan tidur meletak lah. Dan jika dengan isyarat sekalipun. Sah turut tu, sah turut. Dan kanak-kanak dan jika ada ia sahya sekalipun, sah mengikut akan dia oleh yang kamil yang merdeka. Dan orang salisul bauli dan salisul madhi dan salis angin, yakni kentut, sah mengikutkan dia oleh yang salim. Boleh tak? Boleh turut juga. Orang istinja dengan batu sah mengikutkan dia oleh istinja dengan air. Boleh. Temeh sapu batu kita basuh dengan air boleh. Demikian lagi, demikian kita terjatuh min. Demikian lagi mengikut akan orang menutup aurah akan orang yang telanjang. Boleh juga. Temeh telanjang kita akan kain. Boleh ke? Tak. Boleh. Banyak tak kuasa lah dia uzur. Dan mengikut orang yang sahih akan orang yang luka yang mengalir darah. Boleh. Dan mengikut orang yang suci akan orang yang ada pada pakaian kain yang najis jadi maaf kepada dia. Boleh ada. Adapun perempuan mutahayyirah mustahadah maka tidak mengikutkan dia oleh yang lain. Dan jika yang lain itu mutahayyirah sekalipun tak boleh tak? Tak. Walaupun sama mutahayyirah. Hak atas tadi yang lain daripada mutahayyirah faham balik atas tadi. Ada mutahayyirah tak boleh. Karena dibinakan atas wajib diqadha semaya nyo mutahayyirah. Dan pada kaum yang mu'tamad tidak wajib mengqadha atasnya. Atas mutahayyirah tak kena qadha. Dan tidak sah mengikut akan orang yang wajib atasnya qadha semaya seperti yang semaya dengan tayammum. Tak sah. Karena ketiadaan air pada tempatnya golek ada air di sana itu. Hak tadi hak tak kena wajib qadha. Boleh turut. Dan yang semaya terhadah dengan digagahi tak sah juga. Diterpaksa lah. Dan yang semaya kerana dihormati waktu sebab ketiadaan air dan tanah. Itu tak sah ada. Dan yang semaya dengan tayamum kerana sejuk tak sah juga. Kerana tidak dibilangkan dengan semaya. Tak kira. Entah mu'alih tu tunggu bisa apa lah. Naik ke atas. Dan tidak sah mengikut laki-laki akan perempuan. Dan laki-laki akan khunsa. Dan khunsa akan perempuan. Dan khunsa akan khunsa. Semua tu tak sah belaka. Tak sah belaka. Tunggu ke satu. Di antara syarat-syarat imamah itu ialah keadaan lelaki. Nak kena jatuh tu imam ni. Kena bawa orang ni. Tina tak boleh. Tina sama tina tu hal lain. Yakni disyaratkan bagi imamah laki-laki itu bahawa adalah imam itu lelaki. Maka tidak sah imamah perempuan bagi lelaki. Imam tina amu laki-laki selera tu. Kapan-kapan lucukan ikan tu. Agak itu ni makmu. Dan ini hukum diittifaq atasnya antara fuqaha. Kerana barang yang warid pada hadis bahawa baginda Rasulullah bersabda ya akhiruhunna min haitsu akharahunna Allah. Anaklah kamu mentakhirkan mereka itu daripada sekira ditakhirkan mereka oleh Allah. Dan bermula suruh dengan ditakhir mereka itu ialah dilarangkan pada bersolat di sebelah belakang mereka. Orang tina ni.
Tidak nak duduk belakang, kita duduk belakang tak boleh. Atau akhiruhunna. Dan pula kerana hadis riwayat Jabir, la ta'umman namra'atun rajulan, tidak menjadi imam oleh perempuan akan lelaki. Hari ni ada timbul dah tu tak metino makmum laki-laki tu. Ada timbul dah tu. Waktu ajaga sesak tu. Golongan liberal dia panggil Waktu ajaga sesak. Agama yang tak pilih ambil hak itu dah. Mesak kau orang liberal. Dan kerana bahawasanya pada imamah perempuan bagi lelaki itu ialah fitnah dengan dia. Adapun imamah perempuan bagi perempuan ni sama tino lah. Maka harus dia di sini jumhur ulama. Siapa dia jumhur tu? Hanafi, Syafi'i, Hanabilah. Mereka itu berdalil dengan hadis Ummu Waraqah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam azina laha an ta'umma nisaa ahli dariha, bahawa Nabi memberi izin baginya bahawa menjadi imam kepada perempuan-perempuan ahli rumahnya. Itu azina situ nampaknya boleh. Akan tetapi memakruh oleh ulama Hanafi akan imamah perempuan itu bagi sama-sama perempuan. Boleh tapi makruh Hanafi lah. Kerana bahasa tidak sunyi ia daripada kekurangan yang wajib ataupun yang mandub, maka bahasa dimakruhkan bagi mereka bai dan qoma. Artinya makruh ke bai qoma. Jadi makruhkan terdulu imam yang perempuan itu di atas mereka itu. Apabila bersolat perempuan itu akan solat berjemaah dengan imamah perempuan. Nescaya berhenti perempuan yang jadi imam itu di tengah-tengah mereka. Duduk tengah sedut tepi, duduk tengah lalu. Adapun fuqaha Maliki, maka tak harus imamah perempuan semata-mata. Tak boleh. Mazhab Maliki tak metina tak boleh. Walau bagi seumpamanya, sama tina pun tak boleh. Mazhab Maliki. Pada fardu ataupun naflun tak boleh belaka. Dan tidak sah imamah khunsa bagi lelaki. Khunsa ni orangnya ada dua alat kemaluan lah. Tiga lah capur. Dan tidak bagi seumpamanya dengan tidak khilaf. Kerana ihtimal bahawa ada lelaki perempuan dan muqtadi itu lelaki. Sebab tu tak sah. Dan sah imamahnya bagi jemaah perempuan serta karahah. Imamahnya nya khunsa. Kalau khunsa dengan ketina tak apa. Dimakruh lah. Ataupun dengan tidak karahah di sini jumhur fuqaha. Khilaf bagi fuqaha Maliki sekiranya musarah mereka itu dengan tidak harusnya imamah semata-mata atas sana. Maka dan tidak sah mengikut qari akan ummi. Maka qari itu mereka yang mengelak Fatihah dengan ketiadaan cedera satu harah ataupun satu tasdid. Qari ni kalau baca Fatihah tak ada cedera satu huruf pun Fatihah dia. Dan ummi itu murad dia, mereka yang mencedera akan Fatihah dengan satu harah ataupun satu tasdid. Man yukhillu harfan min hurufil Fatihah dah Arab. Sudah dipanggil ummi. Maka qari ni guru bagi ummi saat ni lah orang yang tak cacat cedera baca huruf Fatihah. Fatihah je lain tak kira. Akan satu tu di bawah tentang hukum makmum yang qari mengikut akan imam yang ummi itu. Makmum qari te imam ummi. Lagu mana hukum? Boleh tak? Maka ada perselisihan antara ulama. Menurut pandangan jumhur ulama, iaitu Hanafi, Maliki, Hanabilah, dan kawan jadi daripada mazhab Syafi'i kita, tidak sah qari itu mengikut akan ummi. Tak sah. Qari tak boleh tunggu ummi. Kerana imam itu dhamin. Dhamin ni mana orang yang menjamin dan yang memikulkan dan yang sanggupkan untuk makmum. Sebab tu kalau kalau makmum tak ada baca pun tak tanggung. Nampaklah. Kita kira belakang kalau solat Allahu Akbar, rakaat lalu. Fatihah tak kena baca sebab imam tu dhaminun. Tak ia tanggung baik dan menanggung ia akan bacaan daripada makmum. Masalah masbuk muafiq lah. Hak masbuk. Dan tidak mungkin demikian kepada ummi. Orang nak tanggung orang ni, ummi tak boleh. Dia sendiri nak selerak dah panggil. Kerana tidak kuasa atas bacaan. Adapun kaum qadim daripada mazhab Syafi'iyah itu maka harus dan sah mengikut qari itu akan imamnya yang ummi atau kaum qadim.
maka kita dah beramal ini kau jadi. Kau kodim tu tidak banyak masalah sangatnya kita masih beramal, bukan tinggal tengah tapi jangan kita pakai. Maka di antara kau kodim yang kita masih beramal hari ini, masalah waktu maghrib hak kita duk guna hari ini itu pendapat kau kodim bagi Syafi'i. Sebab kau jadi itu sepuk sangat. Pada solat sirriyah, tidak pada solat yang jahriyah. Bahkan menjalani oleh Imam Al-Muzani pada sah mengikut dengan dia semata-mata. Atau kau kodeng itu. Kau kodeng. Adakah sah solat qari yang mengikut ummi itu? Sah tak? Maka mengikut pandangan jumhur ulama atas batas solat qari apabila mengikut dengan imam yang ummi. Karena ketiadaan sah bina solatnya atas solat ummi. Seperti demikian itu juga batas solat ummi yang mengimami ia akan qari. Di sisi ulama Hanafi dan Maliki dan Syafi'i pada kaum jadi. Kalau luput syarat yang mana kuasa kedua atasnya. Habis. Hari kita pergi kepada syarat-syarat qudwah. Syarat sah mengikut makmum akan imam. Berapa syarat kita tengoklah sini. Bermula syarat qudwah, syarat mengikut itu yang mengikut oleh makmum akan imam tu beberapa perkara. Pertama hendak muafakat aturan semaya kedua tu. Berarti muafakat. Aturan semaya tu kena serupa. Tak imam semaya zuhur kita semaya banyak tu boleh. Dia tak serupa. Semaya tu kena aturan kena sama, baru boleh. Akan satu turun di bawah. Kata fuqaha kita Syafi'i, di antara syarat sah mengikut itu ialah muafakat peraturan semaya keduanya pada perbuatan yang zuhir dan tidak disyarat bersatu dua salat. Nak bersama perbuatan aturan dia. Dan di atas demikian itu sah ikut mereka yang semaya tunai dengan mereka yang semaya qadha, tak apa. Boleh. Atau ke sama dia panggil. Orang yang semaya fardu dengan imam yang semaya sunat, boleh. Dan orang yang semaya tunai zuhur dengan asar, boleh juga. Dan dengan segala akasnya. Apa makna? Artinya orang yang semaya qadha dengan orang yang semaya tunai atau akad. Dan orang yang semaya sunat dengan orang yang semaya fardu. Dan pada asar dengan zuhur boleh. Kerana tilik kepada ittifaq perbuatan dalam semaya, dalam solat. Dan jika berlain niat sekalipun. Niat suku-suku tapi aturan semaya itu sama. Ini boleh. Dan seperti demikian juga harus bersolat zuhur dan asar dengan subuh dan maghrib. Boleh maka. Dan harus subuh di belakang zuhur. Pada pendapat yang azhar di sisi fuqaha Syafi'i. Subuh, temeh waktu zuhur kita subuh. Boleh. Dan harus baginya pada ketika itu keluar dengan niat mufarakah. Maka zuhur 4 ke subuh 2. Farakah dulu. Pak cara kita usalah ataupun menanti imam supaya bagi salat atau imam. Tunggu tak apa? Tekak salat atau imam boleh. Hak mana molek waktu dan ialah menanti ni yang afdal. Hak tunggu tu molek daripada kita mufarakah. Tetapi yang paling aula padanya ialah infiraq. Apa makna? Yakni ketunggalan. Nak molek buat sore lah kita subuh kan. Duk berakhir pun zuhur. Mulai infirah buat sore. Itu bukanlah kitab boleh. Maka jika tidak sah. Maka tidak sah. Jika bersalah-salahan. Aturan semaya tak sama lah. Seperti semaya fardu yang maktubah di belakang orang semaya gano. Gano ni tak serupa. Orang gano ni guna semaya 2 kali rakaat, 2 kali qiyam, 2 kali Fatihah. Tak boleh. Dan akasnya. Ataupun semaya yang maktubah di belakang orang semaya jenazah. Tak boleh. Dan akasnya. Ataupun semaya jenazah di belakang orang semaya gana dan akasnya. Tadi tak habis lagi. Awasi bawah tak habis lagi baca. Maka jika bersalah perbuatan keduanya seperti salat maktubah dan gana dan ataupun jenazah. Atas sama dah tak? Nasaya tidak sah mengikut pada demikian itu atas yang sahih kerana menyalahi peraturan solat dan kerana teruzur mutabaah serta
Adapun mengikut makmum yang mengerjakan solat nafal di belakang imam yang solat fardu. Imam fardu, makmum sunat. Maka harus disis oleh fuqaha. Dan insya-Allah kami akan sebut dengan secara tafsirnya. Mungkin depan kita akan sebut lagi lah tu. Adapun pendapat jumhur fuqaha, Hanafi, Maliki, Hanabilah, Syafi'i tak asuk lah. Mereka berkata disyaratkan pada mengikut itu bersatu dua semaya imam dan makmum. Kerana iktidak itu ialah membinakan tahrimah atas tahrimah. Tahrimah takbir lah. Maka muqtadi itu mengakad takbiratul ihramnya itu tak kala sudah terjadi bagi takbir ihram imam. Kita nak akad takbir lah. Dia kena imam takbir dulu. Masalah jangan imam jadi dulu. Maka tiap-tiap bagi yang terjadi bagi tahrimah imam, takbir imam itu jadi, harus dibinakan di atasnya pada muqtadi. Muqtadi itu makmum. Hak imam jadi bahawa kita jadi. Dan di atas demikian itu maka tidak sah zuhur di belakang asar ataupun lainnya, dan tidak akasnya. Dan tidak sah salat zuhur qada di belakang zuhur tunai. Dan tidak sah dua zuhur daripada dua hari yang berlainan kedua. Seperti zuhur hari Sabtu di belakang zuhur hari Ahad. Inilah pendapat hak lemah ni bukan kita yang telah lalu kedua. Kerana tak dapat tidak pada bersatu pada insalah, suku-suku semaya. Yang nak insalah hak tulah dan yang lain. Dan sifatnya dah masuk. Dalil merekanya ialah hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih wala takhtalifu alaih. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti dengan dia. Maka janganlah kamu menyalahi atas. Kalau tak main suku-suku semai tak boleh menyalahi, kita kena buat sama. Atau pendapat hak dia lah tu. Turun ke satu di bawah. Disebut dalam hasiah jama'. Hasiah jama', jama' Fathul Wahab, bukan jama' tafsir tu, mencari silap kita. Jama' Fathul Wahab. Kita ni kalau tabak Darul Qudus 5 jilid, kalau tabak Darul Kutub Ilmiah 8 jilid. Maka ni tabak yang Darul Qudus hak 5 jilid, tabak lama. Ini berlaku di atas pendapat yang sahih ni. Hak kata tak sah. Kita semaya di belakang jenazah tak boleh. Pendapat sahih. Dan muqabilnya itu bahawasanya sah ya. Sah ke apa? Sah mengikut fardu maktubah di belakang semaya jenazah. Boleh. Kerana mungkin mengikut pada setengah, walau tak semua boleh tukuk setengah, tak apa dah. Tertukuk mula-mula. Buat takbir takbirnya kedua semaya jenazah kita, rakah. Mula-mula tak apa dah. Apa dah? Temeh pak takbir, pas kita turut mula-mula tu ya. Temeh tak rakah dah. Buat takbir dua kita rakah. Makna kita boleh turut setengah ni panggil. Atau muka bihak hak ni hak sahih. Dan wajib di atasnya meraihkan tertib dirinya, awak cara kita lah. Dan tidak mengikut akan dia pada semua takbir. Turut belakang dia. Dia tak rakah sujud. Dan pada solat kerana pula mengikutkan dia pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua tak nak turut lah. Rakaat pertama tu ya. Kemudian dia mengakad ia dan mufarakah ia akan terimam lah. Ia yang makmum akan imam farakah, ataupun ia menunggukan dia akan imam hal keadaan rakaat. Tunggu rakaat tu. Yang ngubah rakaat yang kedua. Maka yang tidak ya dan sujud ya serta terimam. Dan tak boleh menantikan dia kemudian pada mengakad. Karena bagian yang ada padanya pada memanjangkan rukunya pendek. Tak boleh. Tempat pendek kena pendek, nak panjang tak boleh. Dan tidak mengapa bersalah-salah hanya imam dan makmum. Maka sah mengikut orang semaya fardu akan orang yang semaya sunat. Tadi bahas dah tu. Cuma sebut pula sikit boleh sini. Dan mengikut orang yang semai tunai akan yang semai qada. Itu mati dulu. Ke satu turun di bawah. Hukum mengikut orang yang bersolat fardu di belakang orang yang solat sunat itu. Lagu mana? Muzhab kita ada boleh. Menurut pendapat jumhur fuqaha, iaitulah mereka berkata tidak harus mengikut muftarid. Apa muftarid? Yakni orang semaya fardu dengan mutanaffil, yakni orang semaya nafal, yakni sunat.
Hak Syafi'i kita boleh, hak ni hak jumhur. Hak jumhur tak boleh. Syafi'i tak apa, pada turut sunat tak masalah. Dari jumhur hadis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ju'ilal imam liyutamma bih fala takhtalifu alaih." Sebutlah hadis tadi tu. Kata fuqaha kita Syafi'i dan ialah riwayat yang kedua bagi fuqaha Hanabilah. Sah mengikut muftarid dengan mutanaffil tetapi dengan syarat muwafaqat peraturan semaya keduanya. Syarat tu. Boleh turut tapi semaya kena sama. Karena barang yang warid dalam dua sahih Bukhari Muslim, anna Mu'adzan kana yusalli ma'an Nabi isya al-akhirah thumma yarji'u ila qaumih wa yusalli bihim tilka salah. Sayyidina Mu'adz adalah ia bersolat serta Nabi akan solat Isya, kemudian beliau balik dan pulang kepada kaumnya dan beliau bersolat pula dengan mereka itu akan demikian itu semaya. Dua kali semaya. Dua kali semaya. Maknanya mula-mula fardunya kedua sunat. Sudah. Dah kaum dia tu wajib turut taimeh hak sembahyang sunat. Maka jika berlainan perbuatan keduanya seperti solat maktubah dan gerhana dan janazah, nescaya tak sah tidak pada demikian itu di atas pendapat yang sahih kerana bersalahannya akan peraturannya dan kerana teruzur mutabaah. Disebut dalam Hasyiah Jamal. Maka sah Isya di belakang tarawih. Lana kan ni. Isya dekat dah time tarawih tu. Seperti bagi jikalau mengikut ia pada zuhur dengan subuh. Boleh ke? Zuhur turut subuh. Maka apabila beri salat imam, nascaya berdiri ia supaya sempurna ia ke semaya. Awak jaga dia. Daya aula baginya itmamkan dia dengan keseorangan. Awak sorelah. Maka jika mengikut ia makmum akan dengan dia dengan imam itu pada kali yang kedua, pada dua rakaat yang lain daripada tarawih. Harus ia boleh juga. Hak dua hak akhir tu hak lain pula boleh. Ada jemaah pak dia boleh. Seperti mufarid yang ikut pada pertengahan solatnya dengan orang lain. Yang mai sore. Patuh hak dua lagi turut dia mau depan boleh. Dan sah subuh di belakang Aid itu raya, yakni sembahyang raya. Dan sembahyang minta hujan dan akahnya boleh. Karena muwafaqat aturan perbuatan kedua. Dan yang aula baginya bahawa tidak muwafaqatkan dia pada takbir yang lebih. Takbir zaidah dari sembahyang raya kan ya takbir banyak kali. 7 kali rakaat pertama, 5 kali rakaat yang kedua. Hak tu tak semua muwafaqat lah turut apa tu, tak suruh buat tu. Jika ia sembahyang subuh di belakang sembahyang raya ataupun minta hujan. Dan tidak mudarat oleh muwafaqatnya pada demikian itu. Kalau kita turut mana turut? Tak apa, tak atas. Takmir sembahyang raya kita sembahyang zuhur qada. Takmir 7 kali kita kata tak sembahyang. Dok pasal kerana azkar itu tidak mudarat mengerjakan dia. Pasal dia tasbih tu. Dia zikir tak apa, boleh. Dan jika tidak disunatkan dia, sunat tak sunat lah muka kita bukan sembahyang raya. Dan tidak mudarat pula boleh ditinggalkan dia dan jika disunatkan sekali. Tinggal pun tak apa. Dan mengikut orang yang semaya panjang akan orang yang semaya pendek. Seperti mengikut yang semaya zuhur akan yang semaya subuh. Sah tak dah? Oh ya, ada sana je dah. Subuh dengan zuhur. Zuhur turut subuh boleh. Dan dengan akasnya. Pendek turut panjang. Segala 3 surah ini. Kata Syekh Daud bawah Al-Fatani dalam kitab Buruyah. Maka jikalau ada semaya imam terpanjang daripada semaya makmum. Maksud panjang ni rakaat tak sama lah. Imam 4 makmum 2. Maka memilih makmum tu tatkala selesai tahiyatnya antara niat mufarakah dan beri salam tah dia. Niat mufarakah beri salam. So lagi dan antara menanti salam serta imam. Tunggu cakap disalah kali. Maka iaitu menanti tu turut afdal daripada mufarakah jika ada muwafaqat tempat tahiyat. Betul lah tahiyat imam tu kita pun tahiyat kita. Betul bermolek. Seperti sembahyang subuh di belakang imam sembahyang zuhur. Dan jika tidak betul lah seperti sembahyang maghrib di belakang sembahyang isya. Tak betul tu. Imam isya kita maghrib. Tak betul lah. Tunggu ke mana?
Saja. Maka wajib bagi makmum itu niat farakah. Nak tunggu tak boleh, nak tu wajib. Ataupun muafakat pada tempat tahiyat kedua, tetapi tidak duduk imam bagi tahiyat awal. Takmir bangun selalu. Maka wajib makmum yang sembahyang subuh itu mufarakah juga, tak harus yang menanti takmir. Satu tunggu. Itu satu tunggu takmir. Itu kita lihat Umdatul Ahbab Takib Buyah kita tulis di ke 45 muka 17 muka surah. Habis kata. Yang kedua dan syarat yang kedua ni, wajib mengikut makmum akan imamnya. Kita nak tunggu takmir pasal dia bawa kita, dah. Maka wajib makmum takhirkan takbiratul ihram daripada sekalian takbiratul ihram imamnya. Takbir takbir dulu sudah baru kita takbir. Dan jangan mendahulukan imamnya dengan dua rukun fi'li. Takbir tak buat lagi kita buat dah, tak boleh tu. Dan jika tidak panjang keduanya sekali pun tak boleh tu. Hak fi'li ni jangan buat belum takbir dua rukun. Satu rukun tak apa lagi. Kedua tu lihat bawah di sana. Atau dikatakan mutabaah imam dia panggil. Tu mengikut makmum akan imam panggil mutabaah. Yang ini disyaratkan bagi sah iktidak itu ialah bahawa mengikut makmum akan imam pada segala perbuatan sembahyang. Tidak pada segala perkataan. Hak qauli ya. Hak qauli tak mesti tunggu. Tasbih ke apa tak baca sudah. Dan hasil mutabaah itu dengan bahawa terkamar dia permulaan perbuatan makmum daripada permulaan perbuatan takmir. Mana hak kita ni nak turut takmir belakang semua. Hasil perbuatan. Dan bahawa terdulu permulaan perbuatan makmum itu di atas sesat imamnya itu daripada perbuatannya. Karena hadis yang diriwayat oleh Abu Hurairah katanya bahawasanya Nabi bersabda ya. Hadis. Tengok hadis ni panjang ni. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih fa idza kabbara fakabbiru. Sesungguhnya dijadikan imam itu supaya diikuti dengan dia. Maka bila ia bertakbir, hendaklah kamu bertakbir. Jangan takbir belum ada takbir dululah bertakbir. Akan satu turun di bawah. Gapo ni rukun hak fi'li ni, seperti rakaat makmum dulu daripada takbir. Takbir tak rakaat itu rakaat dah. Tak boleh. Maka apabila dikhanaki oleh imam akan rakaat, maka bangkit makmum daripada rakaat. Dua lah. Dua tu. Maka apabila khanak bangkit makmum, maka rakaat imam. Maka apabila khanak bangkit imam pada rakaat, maka sujud makmum. Batal sembahyang makmum itu apabila dia sujud. Punahlah. Tu punah sembahyang sebab awak belum takmir. Nak turut orang lagi dulu tak kena ke. Sebab dia panggil dia panggil tabi' takmir tu matmu'. Dia kena matmu' dulu tabi' duduk belakang tu kaedah dia. Jika ada ia sahaja sengaja lagi pula alim mana tahu dengan haramnya. Dan jika dengan terlupa ataupun jahil dengan haram, maka tak batal dengan dia. Tak apa sembahyang. Tetapi diulangi demikian rakaat itu kemudian pada salat takmir. Itu kena buat semula lah. Intah mu'tamak bagi Zuhaili. Bersalahan mendulu makmum akan imamnya dengan satu rukun fi'li. Rukun sah ni tak apa lagi. Seperti bawa rakaat makmum sebelum imamnya ataupun memulai bangkit yang tidak ya sebelum rakaat imamnya, maka tak batal demikian itu sebab satu rukun. Karena bahawa sah demikian itu perbuatan yang sedikit satu rukun. Akan tetapi pada rukun fi'li dengan ketidak uzur itu haram. Haram itu haram lah. Tak ada uzur ke apa tu. Batal tak batal. Dan jangan terkat takbir. Bawah tu. Dan bersalahan pula mendulu iakan imamnya itu dengan dua rukun yang lain daripada rukun fi'li. Artinya rukun qauli kan. Qauli lah lagi. Qauli tak salah qauli. Seperti baca Al-Fatihah dan rakaat. Ataupun tasyuk dan selawat atas Nabi. Dan tidak wajib adah demikian itu. Maka itu tidak batal. Naik ke atas. Dan jangan terkamadian daripadanya dengan dua rukun yang tersebut. Tadi terdulu tak boleh. Kalau ni terkamadian. Pah belakang dengan tidak uzur.
Al-uzur tu hal lain, masalah muafiq masbuk tak apa. Maka jika terdulu ataupun ketinggalan ia dengan imam dengan dua rukun dengan uzur, tidak batal sembahyangnya. Tak apa tu. Maka satu. Satu tu di bawah. Kata fuqaha kita Syafi'iyah. Apa yang dia kata di sini? Jika ketinggalan makmum daripada imamnya dengan satu rukun fi'li dengan sengaja, dia kata apa uzur, dengan bahawa selesai imam daripadanya dan padahal ia pada bagian dulu. Seperti bahawa mengangkat imam akan mengangkat i'tidal dan makmumnya itu masih berada dalam berdiri bacaannya. Itu ketinggalan tu. Tema sami Allahu liman hamidah, kita duduk berdiri lagi, tak ada rakaat. Nasihat tidak batal solatnya pada pendapatnya as-sah. Kalau uzur, uzur tu. Kerana bahawasa ketinggalannya sedikit, dah ni tak uzur tak apa, tapi satu rukun, satu rukun fi'li, bukan dua rukun tak. Masalah uzur tu dua rukun dan tiga rukun, tu dimaaf. Sama ada ia rukunnya panjang seperti misal tersebut ataupun rukunnya pendek. Rukun pendek tengok misal dah. Seperti bahawa mengangkat imam akan kepala daripada sujud pertama dan turun ia daripada duduk yang kemudiannya itu bagi sujud. Padahal makmum itu masih berada dalam sujud pertama lagi. Itu rukun pendek bagi. Dan pendapat yang kedua yang ialah muqabil as-sah itu batal solatnya. Tadi pendapatnya as-sah, mazhab kita ni. Kerana barang yang ada padanya daripada menyalahi dengan tanpa uzur. Adapun apabila ketinggalan makmum daripada ta'imih, ketinggalan makmum lama, ta'imih pergi berat lah, dengan lain daripada rukun, seperti bahawa rakaat imamnya tidak makmum, ta'imih rakaat makmum tak lagi. Kemudian menghubungi makmum itu akan imamnya sebelum daripada mengangkat imam itu akan kepalanya daripada rakaat, ataupun ketinggalan dengan satu rukun dengan uzur. Nescaya tak batal solatnya qataan. Apa qataan? Yakni dengan tidak ada khilaf di kalangan fuqaha. Tak apa lagi, itu tak batal. Dan jika ketinggalan makmum daripada imam dengan dua rukun fi'li, dengan bahawa selesai imam daripada keduanya, padahal ia makmum tu pada barang yang sebelum pada keduanya, makmum dah buat hak cara dia lagi. Cik dua dah lepas. Maka padanya tafsir gua nak. Jika tiada ia uzur, ia makmum tu. Seperti bahawa ketinggalan ia kerana bacaan surah. Tak ada uzur tak tu. Adapun tasbih rakaat, adapun dah sujud, nak batal solat dah penuh mayan. Kerana banyak menyalahi. Sama ada kedua rukun itu yang panjang kedua ataupun satu rukun yang panjang dan satu rukun pula yang pendek. Batal. Dan jika uzur, tinggal dua rukun sebab uzur. Lagu mana uzur? Dengan bahawa segera oleh imam akan bacaannya masalah. Tak main cepat berdoa, kita tak ada nak tunggu. Lambatlah sikit kita ni. Ataupun adalah makmum itu yang lama bacaan. Makmum mesti slow perangai lagu tu dah. Dan rakaat oleh imamnya sebelum sempurna makmum akan bacaan Fatihah. Maka kata kil mengikut makmum itu akan imam kerana teruzur muwafaqah. Dan gugur yang baki lagi itu kerana uzur. Fatihah hak lagi tu pakai tinggal. Maka ia ketika itu seperti makmum masbuk, pakai turut ta'imih lah. Dan pendapatnya sahihnya tidak mengikut yang akan ta'imih, terus turut lagi, dia kata baca Fatihah lagi. Jangan widah baki sujud yang kedua. Bahkan sempurna ia makmum akan dia akan Fatihah, itu wajib. Baca lagi, baca. Tapi jangan widah baki rakaat apa ni? Sujud yang kedua. Ketinggalan 3 rukun tu dimaafkan. Dan mengerjakan atau semaya dirinya itu di belakang imam. Buat jaga dia lah. Tetapi selama tidak didahulukan dengan lebih pada 3 rukun. Dan 3 rukun lebih tak boleh. Bahkan dengan 3, maka bagiannya kurang daripada. Sekat 3 tak apa, 2 boleh lagi, 4 tak boleh. Dan iaitulah 3 rukun yang panjang. Maka tidak dibilih pada keduanya rukunnya pendek. Iaitu i'tidal dan duduk antara 2 kali sujud itu tak boleh.
Dan jika didahulukan dia dengan lebih daripada 3 rukun, maka kata qil hendak ia mufarakahkan dia dengan niat mufarakah cara dia lah. Karena teruzur muwafaqah. Dan pendapat yang asasnya tidak lazimkan dia mufarakah. Tak mesti mufarakah. Bahkan hendak ia mengikutkan dia yang akan terimam pada barang yang ia makmum padanya pada barang. Dia duduk mana? Tak kena kita meh. Pada barang yang ia imam tu padanya pada barang. Terimam duduk tu mana turut situ. Jadi hak tu tak bila rakaat untuk kita lah. Kemudian ia tambah selepas pada salam imamnya akan barang yang luputkan dia seperti masbuk, tambah suku. Dan jika tidak sempurna makmum akan bacaan Fatihah karena bersibuk dengan doa iftitah. Ada bergaduh Allahu Akbar kabira, Fatihah tak ada sujud, rakaat lah ataupun ta'awuz sunat rakaat dah. Padahal rakaat imamnya maka dimaafkan dia pada ketinggalan kerana itimamkan dia. Dosa turut lagi, belatih imam lagi, kita kata baca Fatihah tak kena masa yang kita baca iftitah lama mana ganti sekat tu lah. Habis kat tu. Maka diuzur terdulu itu iaitu lupa ataupun jahil. Dan uzur pada ketinggalan itu seperti adalah makmum lama bacaan dan imam pertengahan bacaan. Imam sederhana, makmum baca lama. Itu uzur kat tu. Berarti uzur. Uzur tu dimaaf. Mana uzur? Dimaaf ketinggalan. Maka terkama dia makmum supaya menyempurnakan bacaannya yang makmum. Kemudian maka dikerjakan di belakang imamnya atas peraturan semaya selama tidak terdulu imamnya lebih daripada 3 rukun yang panjang-panjang. Dan lebih tak boleh nak barakah. Ataupun kita bergaduh Fatihah kita tutup imam lalu. Iaitu rakaat atau rukun dan 2 sujud. Maka tidak dihisab padanya i'tidal dan duduk antara sujud. Jadi kalau campur mari 5 lah. Hak kata ketinggalan 3 rukun tu yang panjang, hak pendek tak kira. Gitu dah. Maaf. Kerana rukun yang pendek kedua. Akal satu turun di bawah. Berkata Syekh Daud Fatani dalam kitab Buriyah, mas'alatun. Jika terkama dia makmum daripada imam sebab uzur, seperti lambat ia membaca yang wajib dengan tidak waswah. Bukan waswah tak saja lambat baca. Hanya kerana lambat juga ataupun bimbang makmum minta masa lagi yang muwafiq dengan membaca iftitah dan ta'awuz. Bergaduh dengan doa lambat daripada baca Fatihah hingga rakaat imam. Imam rakaat dah, Fatihah tak sujud ni. Ataupun hampir kepada rakaat. Ataupun sudah rakaat imam. Maka sok ia lagi berdiri pada baca Fatihah. Adakah sudah bacanya akan dia akan Fatihah ataupun ingat ia pada meninggalkan Fatihah? Tak ada baca lagi, ingat terus. Bukan sok tak. Masa ni sok baca ke tak baca, baca ke tak baca. Kalau ni ingat tetap baca. Ataupun ada imamnya itu terlalu pintas. Tu imam cepat doa, esprit. Dalin. Cepat doa. Tapi cepat tu tak kena lah. Jadi cepat kena, cepat kena lah. Membaca Fatihah hingga rakaat. Hingga rakaat imam sebelum selesai makmum pada Fatihah. Maka sekaliannya itu uzur, mana dimaafkan. Tidak mengapa terkama dia makmum daripada imamnya dengan baca Fatihah. Baca lagi ataupun mentamamkan dia Fatihah. Kemudian diikut tertib semai diri. Selama belum lagi lalu 3 rukun yang panjang. Apa yang tak kira tu? Yang dimaksud ia bagi diri. Maka tidak dibilangkan daripada rukunnya pendek. Seperti pada atas lah. Seperti tidak dan duduk atau sujud. Entah tengok lagi tak Umdatul Ahbab. Naik ke atas. Maka jika terdulu imamnya dengan lebih daripada 3 rukun, temeh pas 3 lah kita, kada kita lagi. Seperti belum lagi selesai makmum pada bacaannya dan imamnya masuk rukun yang keempat, maka hendaklah ia mengikut imamnya pada barang yang ada ia padanya.
Hendaklah ia makmum mengikut akan imamnya. Imam makmum pada barang yang ada ia ti imam padanya pada bagai. Ti imam duduk tu mana ha tu. Jadi kita bergaduh hak kita kena tambah rakaat suku pula. Kemudian maka mendapat oleh makmum tu kemudian pada salat imamnya akan bagainya luput akan dia. Arti mendapat kita kena himbuh, kena tambah rakaat. Seperti orang masbuk. Maka jika masuk imamnya pada rukunnya kelima, dulu daripada sempurna makmum itu akan bacaannya. Tak imam masuknya kelima, kita duk bergaduh siratal ladzina an'amta alaihim. Tak tunggu tak imam farakah pun tak. Nah saja batas maya nyo makmum punahlah. Punah semaya makmum tu. Habis. Ketiganya mengetahui makmum akan intiqalat imam. Ini syarat kedua ni kita kena tahu tak main gerak-geri dia setakat mana dia semaya. Dan syarat yang ketiga bahawa mengetahui makmum akan intiqalat imamnya, yakni berpindah tak imam itu kita mesti kena tahu. Dengan dilihat akan dia kata imam. Kalau kita tak nampak tak imam ataupun dilihat akan setengah softnya sah depan kita. Ataupun mendengarkan suaranya, suara imam, tak imam suara gerah. Ataupun suara muballi. Muballi tu kan juga siapa sorok lah. Tu muballi. Ataupun umpama. Supaya dapat mengikutkan dia, ini akan imam. Akan satu. Yakni disyaratkan pada sah mengikut makmum akan imamnya itu bahawa tahu makmum dengan segala intiqalat bagi imam. Kita sebagai makmum kena tahu. Pindah tu imam rukun kat mana nak tahu. Maka cara kita tahu ni ada kala dengan suara imam ataupun melihat akan ti imam ataupun bagi setengah makmum yang ikut akan dia. Makmum depan kita kenapa tu? Sah. Supaya tidak jadi kesamaran atas makmum atas kelakuan ti imam. Maka tak dapat ia daripada mengikutkan dia. Jadi kalau keliru kesamaran untuk tak boleh. Mak wajib kena tahu. Maka jika jahil makmum akan segala perbuatan ti imam yang zahirah. Dia main buat gapo duk rokok ke sujud tak tahu, kita pun tak nampak. Seperti rokok dan sujud ataupun jadi kesamaran atasnya. Nanti tidak sah solatnya. Tak sah. Sebab tak tahu tu imam buat tu mana. Karena iktidak itu ialah mutabaah. Mutabaah turut nak tahu. Dan serta jahilnya ataupun kesamaran itu tidak mungkin mutabaah. Nak turut lagu mana muka kita jadi keliru ni, jadi jahil ni. Dan ini syarat adalah telah diittifaq atasnya sekalian fuqaha. Ittifaq ulama ni. Habis. Di sana hukum tabligh di belakang tu imam. Maksud tabligh ni menyampaikan suara. Tu imam suara koha. Kita sebagai siapa suara dia lah. Muballigh dia panggil. Setengah daripada perkara-perkara yang sunat dalam solat itu menyaring imam itu dengan takbir. Tu imam nak dengar lah suara dia tu. Allahu Akbar. Dengar sikit. Dan tasmi' sami Allah. Dan salam assalamualaikum dengan qadah ja lah. Supaya memperdengar segala makmum di belakang. Maka jika lebih di atas qadah ja dimakruhkan dia. Pula dah. Adagah sangat makruh pula setok makmum di belakang. Boleh tu. Sebab apa? Ubah ping sawe. Tak boleh. Lebih ja dah panggil. Dan takbir supaya memberitahu dan iklam dengan masuk dalam semaya dan berpindah padanya itu adalah ia pada imam. Bila mula lah. Atau berpindah satu rukun ke satu rukun tu. Maka jika adalah suaranya itu tidak sampai kepada mereka di sebelah belakang, suara tu imam koho ya. Suara serati susah tak dengar. Maka segia tabligh nak bukan nak ring. Tabligh daripadanya itu daripada salah seorang pada makmum. Namakan makmum lah. Makmum sebagai muballigh. Dan murad daripada takbir itu barang yang melengkapi takbiratul ihram dan lain. Tasmi' akan masuk belakang dah. Kata Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni, disunatkan bagi imam itu bahawa menyaring dengan takbir dengan sekira mendengar oleh para makmum di belakang. Maknanya kalau tak ramah dengar lah, ada ramah berdoa tak dengar enggak. Pakai alat pun besar suara lah, speaker.
supaya mereka dapat takbir. Karena bahasa tidak harus bagi mereka itu takbir melainkan kemudian daripada takbir imamnya. Maka jika tak mungkin memperdengarkan mereka itu, imam ni seorang kau nak imam mendengar tak boleh buat. Anaklah menyaring oleh setengah daripada makmum itu. Tolong membalik. Supaya memperdengar mereka itu ataupun supaya perdengar mereka yang tidak mendengar ke imam. Dalilnya kerana hadis riwayat Jabir radhiyallahu anhu katanya yang maksudnya bersalat Rasulullah dengan kami sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar di belakang. Bakar di belakang. Maka apabila bertakbir Rasulullah lalu bertakbir oleh Abu Bakar. Bakar membalik itu supaya memperdengarkan kami. Habis. Itu secara hospital lalu dan untuk tafsir lebar panjangnya tengok. Dan pada tiap-tiap mazhab itu ada pentafsilan. Ada mazhab itu atau ada mazhab. Di sisi ulama Hanafi dan Syafi'i bahawa imam itu apabila takbir iftitah maka tak dapat tidak bagi sah salat daripada qasaknya dengan takbiratul ihram tu dengan salah takbir mula-mula. Dan jika tidak maka tiada salah baginya. Apabila qasak i'lam atau beritahu saja. Takbir derah mula-mula tu kena takbir qasak semaya. Kalau qasak beritahu saja tak sah. Tak niat. Apa? Maka jika berhimpun antara dua perkara dengan bawa qasak takbir dan qasak i'lam, dua-dua, maka demikian itu ialah yang matlub, yang ditutup daripadanya pada syarat. Satu dia nak. Qasak dengar kata, qasak masuk ke semaya. Dan seperti demikian itu mubali. Apabila qasak akan tabli sahaja, hal keadaannya sunyi pada qasak takbir, maka tidak solat baginya, tak sah. Dan tidak bagi mereka yang bersolat dengan tablinya pada ini halah. Karena bahawasa mengikutnya dengan mereka tidak masuk dalam semaya. Amaknya tak semaya di sana. Maka jika qasak dengan takbirnya akan takbirul ihram serta tabli bagi musallin, bagi orang semaya, maka demikian itu ialah yang maksud daripadanya pada syarat. Dan wajahnya itu ialah bahawasa takbiratul ihram itu ialah syarat atau rukun atau khilaf ulama lah. Dalam mazhab kita kata rukun bukan syarat takbir ni. Kalau Nafi kata syarat. Maka tak dapat tidak pada tahqiqnya itu daripada qasak takbiratul ihram, yakni masuk dalam solat, semaya. Adapun tasmi' itu sami Allah daripada imam dan tahmid itu daripada muballigh. Mana sami Allah tu ta'imi Rabbana lakal hamdu atau muballi. Apa dah? Sami Allah tu ta'imi Rabbana lakal hamdu tahmid atau muballi. Kena bagi. Dan takbir intiqalat itu pada keduanya, dua-dua, ta'imi dan muballi. Apabila qasak dengan barang tersebut itu akan i'lam sahaja, maka tidak fasik solat. Dan di sisi fuqaha Maliki pula harus dijadikan seorang tertentu sebagai muballi untuk memperdengarkan suara kepada manusia. Kita latih orang sukuh lalu lah. Oleh Maliki ni sah salat. Dan kalau qasak dengan takbir dan tahmidnya semata-mata memperdengar segala makmum sekalipun sah. Dan sah di sisi mereka itu bahawa adalah muballi kepada kanak-kanak, budak boleh ataupun perempuan. Orang tina muballi tak apa. Tina suara derah. Pakai muballi tak apa. Ataupun orang berhadah suku Sakak dia dah cekak nanti balik kagak boleh. Ada semaya dak boleh juga sana dalam pendapat Maliki. Dan demikian itu dibinakan di atas bahawa mubalik itu alamat atas solat imam ya, sebagai nak orang tahu dia tak semaya tak apa. Ini adalah pilihan bagi Mazari dan juga Al-Laqani ulama Maliki. Dan pada satu pendapat bahawa mubalik itu pengganti dan wakil daripada imam. Mubalik ni ganti tu imam dah ada tak kira. Maka tidak harus baginya tasmi' dan tabligh sehingga sempurna ia secara imam. Ya kena ganti lah, kena pandai juga. Kata ulama Hanabilah bahawasanya disunatkan menyaring suara daripada imam supaya memperdengarkan kepada segala makmum akan intiqalat dalam solat, seperti menyaring dengan takbiratul ihram. Maka jika tidak menyaring oleh imam dengan sekira memperdengar ia akan sekalian, maka disunat bagi setengah
makmum mengangkatkan suaranya supaya pendengar mereka itu. Habis kata. Keempat, berhimpun imam dan makmum pada satu tempat. Kata dululah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fil arifin wa qulubana ala amalana khalasatan li wajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha